Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع أما بعد. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk kita sambung pengajian kita hari ini bagi matan Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Jadi minggu lepas kita dah habis belajar tentang tayamum. Okay, daripada syarat tayamum kepada fardu ataupun rukun tayamum kepada pembatal-pembatal tayamum dan juga kepada jiwa-jiwa yang tidak maksum. Maksudnya jiwa-jiwa yang kita kalau bercanggah di antara patut bagi mereka air ke ataupun kita nak guna untuk wuduk, kita boleh tak bagi mereka air, kita boleh guna air tu untuk wuduk kan. Ada 6. Jadi hari ini kita akan masuk fasal baru, okay, fasal kedua terakhir dalam bab taharah. Okay. Kedua terakhir dalam bab taharah iaitu tentang najis, an-najasah. Okay. Ni kedua terakhir. Fasal lepas ni tentang darah wanita. Okay, haid, nifas, haid dan nifas. Kemudian kita akan habis bab taharah. Habis bab taharah anak akan buat ujian. Okay, anak akan buat ujian. Jadi kita tinggal lagi 2 fasal ni lah. Fasal untuk kita habiskan bab taharah ni. Okay. So hari ni kita dekat an-najasah. Kan, kita dekat an-najasah. Okay, siapa nak baca hari ni volunteer? Ada siapa-siapa volunteer? Nak baca matan? Yang kuat suara. Hari tu siapa baca? Ana lupa. Apa nama? Miqdad. Selain Miqdad, siapa suara kuat? Ada orang lain suara kuat tak? Tak ada. Okey, Miqdad baca. Kuat sikit. Baca kuat-kuat. Satu kelas dengar. Sebelum tu bukan ada ke? Bab fasal sebelum tu. Bukan yang tu, yang sebelum tu. Allazi yatahuru minan najasati salasa. Okey. Al-khamratu idza taqallalat bi nafsiha. Wajildul lamaitati idza dubira. Wa ma hayawan. Okey, so fasal yang kita akan masuk hari ni allazi yathuru minan najasati thalathah. So hari ni kita nak belajar tentang najis. Okey, hari ni kita akan belajar tentang najis dan perbahasan tentang najis ni kita kena start dengan definisi dulu. Kena tahu apa itu najis, betul tak? Kalau tak tahu najis kan macam mana kita nak belajar? Jadi dalam mendefinisikan najis ni, ulama mazhab Syafi'i ada 2 cara. Satu bagi definisi. Antum tahu definisi kan? Kan takrifan. Antum tahu takrifan kan, definisi. Dan cara kedua, ulama mazhab Syafi'i dia tak bagi definisi pun, dia senaraikan sahaja. Najis itu ialah sekian. Okey? Cuma tak apa, ana cuba bagi kat antum definisi untuk najis Antum tengok najis. Dia punya definisi dia dekat papan putih ni. So an-najasah. An-najasah ni najis lah An-najasah ni najis. Definisi dia.
Okey, salin. Dengan baris semua anda dah bagi dah. Jadi an-najasah. An-najasah ni mustaqzarun, nizal bukan zai, ana terpanjangkan dia punya ekor. Mustaqzarun. Syar'an yamna'u min sihhati salah haitsu la murakhis. Ni bahasa Arab dia lah. Kan antum tak faham kan? Antum apa nanti ana terjemah. Okey, an-najasah atau najis itu ialah mustaqzarun syar'an. Mustaqzarun syar'an yamna'u min sihhati salah haitsu la murakhis. Okey. Apa dia maksud mustaqzarun syar'an? An-najasah atau najis itu ialah mustaqzarun syar'an, perkara yang kotor di sisi syarak. Mustaqzarun syar'an maksudnya perkara yang kotor di sisi syarak. Kalau antum nak tulis dalam bahasa Melayu, najis itu ialah perkara yang kotor di sisi syarak. Yamna min sihhati salah, yang mana ia menghalang daripada sahnya solat. Najis ialah perkara yang kotor di sisi syarak yang menghalang sahnya solat. Boleh? Yang menghalang sahnya solat jika tiada rukhsah. Haitsulah murakhis ini jika tiada rukhsah. Jika tiada keringanan. Okey? Najis ialah perkara yang kotor atau jijik kita cakap di sisi syarak yang menghalang daripada sahnya solat jika tiada rukhsah. Bila kita cakap kotor dari sisi syarak, ada perkara yang dia kotor tapi bukan dari sisi syarak. Dia tak menghalang sahnya solat. Najis ni dia mesti menghalang sahnya solat kalau dia ada. Okey? Ada dekat sana perkara yang jijik dan kotor tapi dia tak menghalang sahnya solat. Contohnya hingus. Hingus jijik tak? Hingus jijik tak? Jijiklah hingus kan? Kalau orang tu ada hingus dekat baju dia, dia solat sah tak? Sah ke tak sah? Sah. Jadi hingus kira najis tak? Hingus masuk dalam definisi najis tak? Siapa rasa masuk? Siapa rasa tak masuk? Angkat. Yang rasa tak masuk angkat. Jawapan dia tak masuk. Dia tak masuk dalam definisi najis lah sebab dia tak menghalang daripada sahnya solat. Jadi hingus bukan najis di sisi syarak. Hingus memang benda kotor, benda jijik, tapi dari sudut syarak kita tak panggil dia najis lah. Okey? Ini definisi najis. Dan najis ni ada banyak. Ada pelbagai jenis. Okey, ada banyak jenis. Nanti kita akan belajar. Jadi yang kita akan belajar hari ini, dia kata najis ni pada hukum asal dia okey, hukum asal dia najis lah, betul tak? Boleh tak najis tu berubah jadi benda suci? Kan? Dalam mazhab Syafi'i, najis ni boleh berubah menjadi benda suci pada tiga keadaan sahaja. Tiga keadaan sahaja suatu najis tu boleh berubah jadi suci. Selain daripada tu, najis tu kekal najis. Kan? So contohnya kalau ada air kencing, contoh. Ada air kencing. Kalau ada orang ataupun ada budak mana-mana dia kencing dekat kapet. Ataupun dia kencing dekat beg. Kan? Ataupun dia kencing dekat langsir ni. Boleh tak kita nak buat apa-apa untuk ubah air kencing tu jadi tak najis? Jawapan dia tak boleh. Kalau dia najis, dia kekal najis lah. Okey? Kita tak boleh ubah hakikat najis tu. Kita cuma boleh buang dia dengan air. Faham tak? Tapi kita tak boleh ubah daripada air kencing jadi benda suci. Dalam mazhab Syafi'i lah. Okey? Jadi yang najis boleh berubah jadi benda suci ni ada 3 je. Dalam mazhab Syafi'i. Pertama dia kata dalam buku antum, al-khamru idza takhallalat binafsiha, kan? Iaitu arak apabila dia berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Arak berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Okey, antum tengok dekat papan putih. Dalam buku antum diterjemah apa? Al-khamru idza takhallalat binafsiha tu. Idza takhallalat binafsiha dia kata apa? Diterjemah apa? Betul lah. Okey, betul. Terjemahan dia betul. Sekarang antum tengok Antum tengok.
Katakanlah yang ni kita ada tempayan. Tempayan besar, dalam dia ada arak. Ni tempayan lah. Tempayan besar, ada arak dalam dia. Arak najis tak? Air arak tu, arak dalam bentuk air, dalam bentuk kita cakap liquid, najis tak? Siapa rasa najis? Okey, dalam mazhab Syafi'i najis, arak najis. Jadi arak ni dia dalam bentuk kita cakap liquid, dia najis. Katakan ada orang minum arak. Okey, kemudian tertumpah dekat baju dia. Lepas tu dia nak solat lepas tu. Sah tak solat? Sah tak? Tak sah. Sebab apa? Sebab dia najis, kan? Tak sah sebab dia najis. Arak, kalau kita biar dia lama-lama, dia akan lalu proses semula jadi, dia akan berubah menjadi cuka. Dia tengok jenis arak lah, bukan semua. Anda pun tak tahu jenis dia. Tapi yang pastinya anggur boleh. Okay? Arak ni kalau kita biar lama-lama, dia boleh berubah jadi cuka. Kalau kita biar dia peram sendiri, dia boleh jadi cuka. Cuka suci ke najis? Siapa rasa cuka tu najis? Siapa rasa cuka tu suci? Agak-agak dalam makanan yang tu makan ada cuka tak biasanya? Adalah. Kita duk makan kan, maksudnya dia tak najis lah. Takkan kita duk makan najis, betul tak? Jadi cuka ni suci. Okey, cuka suci. Jadi arak dalam keadaan dia masih lagi arak, dia najis. Tapi kalau kita biar dia peram, okey, dia peram lama-lama, okey, ada proses semula jadi kimia yang berlaku, nanti dia berubah jadi cuka. Bila jadi cuka, suci ke najis? Suci. Katakanlah antum tengah masak dekat rumah kan, masak, tuang cuka terkena baju. Solat pakai baju tu, sah tak? Sah, okey. Sebab bila jadi cuka dia jadi suci. Bekas ni, tempayan ni. Tempayan ni, hukum asal tempayan ataupun bekas suci ke najis? Ni macam botol, bekas kan, ataupun tempayan, suci ke najis? Bukan air tu, botol. Suci lah. Bila kita letak arak dalam dia, botol jadi najis ke suci? Botol jadi mutanajis. Mutanajis maksudnya dia kena najis. Kita letak, ni ada tempayan kan, kita letak arak dalam dia. Tempayan tu suci ke mutanajis? Suci ke mutanajis? Mutanajis. Katakan antum buang air arak tu, ada tempayan je sekarang. Bila antum solat, antum pegang tempayan tu, contoh. Kan? Antum pegang tangan tu, contohnya kan. Tak sah solat tu sebab tempayan tu najis. Bila dia berubah jadi cuka, tempayan tu apa jadi? Tempayan tu pun berubah jadi suci juga, automatik. Walaupun tempayan tadi tu jadi mutanajis sebab kena dengan arak kan. Kan kita letak arak dalam dia. Tempayan tu pun dia jadi suci, macam arak tu berubah jadi cuka. Boleh So, bila jadi cuka tu sendiri suci, bekas atau tempayan tu pun suci. Boleh? Dalam buku antum dia kata jika dia berubah jadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak boleh letak barang. Sebab biasanya orang kalau dia nak bagi proses bertukar arak dengan cuka tu lagi laju, kadang-kadang dia letak bahan. Okay, dia akan letak bahan. Contohnya, tak tahulah ulama kata letak bawang. Kalau letak bawang contohnya, katakanlah kita ambil bawang kan. Kita ambil bawang, kita bubuh dalam dia. Ni bawang. Okey, kita letak bawang. Ulama kata kalau kita letak bawang dekat dalam arak ni, kemudian arak tu jadi cuka, cuka tu tak suci. Cuka tu najis juga. Kenapa? Sebab kita letak benda. Kita letak bawang. Sebab tu dalam buku antum dia kata apa? Jika arak tu menjadi cuka dengan sendirinya. Sendirinya maksudnya apa? Kita tak letak barang. Okay, kita tak letak apa-apa. Sebab kalau kita letak bawang, sekarang anda tanya antum, bawang suci ke najis? Bawang suci ke najis? Suci. Bawang jumpa arak jadi mutanajis lah kan? Maksudnya mutanajis. Okay. Sekarang bila arak dah jadi cuka,
Cuka tu sepatutnya suci lah. Bawang tadi? Bawang ni mutanajis lagi. Bila dia mutanajis, dia akan kacau cuka tu. Cuka tu tak jadi suci. Jadi boleh tak nak tambah apa-apa? Tak boleh, kena biar dia berubah. So kalau antum ada contohnya arak dalam ni, contohlah antum nak tukar dia jadi cuka, antum kena biar je. Jangan letak apa-apa. Kalau letak bawang ke letak apa ke, untuk cepatkan proses tu, okey, nanti dia jadi tak suci. Cuka tu jadi tak suci. Faham tak? Jelas ke tak jelas? Jelas So itu yang pertama. Iaitu kes bila kita nak tukar arak jadi cuka. Yang kedua, apa yang kedua? Al-maitah idza dubik kan? Wajildul maitati idza dubik. Okey, yang pertama apa? Yang pertama arak ubah jadi cuka. Najis berubah jadi suci. Sekarang kita nak belajar ada najis yang lagi satu jenis, iaitu kulit binatang pun boleh berubah jadi suci. Yang ni antum kena tengok kena faham baik-baik. Dia terjemah apa kat buku antum? Dia kata apa? Okey. Kulit bangkai apabila disamak. Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu. Hukum khinzir dengan anjing, najis ke suci? Ketika anjing dengan khinzir hidup, dia suci tak? Dia suci ke najis? Kalau dia mati, najis juga. Jadi khinzir dengan anjing hidup ke mati dia najis. Lembu, waktu dia hidup dia suci ke najis? Pegang boleh tak? Kalau antum solat, lepas tu lembu datang laga dekat antum punya bahu. Lembu ni lembu jinak kan, macam kucing, kan dia laga-laga betul tak kalau dia jinak dengan kita. Katakan antum baik dengan lembu ni jinak dengan antum. Dia laga-lagakan badan dia dengan antum. Solat tu sah tak? Ke tak sah sebab lembu tu najis? Lembu waktu hidup suci ke najis? Siapa rasa suci? Yang tak angkat tangan? Ni baju hitam ni. Tu dia, bangun. Berdiri. Tak nak pergi mengantuk kan? Berdiri. Terlelap tu. Bangun. Bukan nak malukan entah pun, tak nak panggil entah tidur je. Okay. So siapa rasa lembu waktu hidup suci? Okey. Betul lah. So waktu dia hidup suci lah. Kalau dia mati macam mana? Suci ke najis? Kalau dia mati suci ke najis? Bagus. Soalan yang bagus. Nama Mikdad kan? Betul. Soalan betul. Dia mati macam mana? Kalau lembu mati kena langgar dengan lori, bangkai lembu tu suci ke najis? Najis. Kalau lembu tu mati kena sembelih dengan kita, waktu hari raya korban kita sembelih, suci ke najis? Suci. Boleh? Dia suci. Jadi yang kita tengah bahas sekarang ni, jildul maitah ni, daging bangkai. Dia terjemah apa? Kulit bangkai. Daging pula dah. Betul lah kulit, anda silap. Kulit bangkai. Bangkai ni maksud dia apa? Yang mati bukan dengan sembelihan. Okey, yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Okey. Bangkai khinzir suci ke najis? Kalau antum ambil pisau, antum sembelih khinzir, suci ke najis? Kenapa najis? Bukan kita dah sembelih dah. Katakanlah ada khinzir mana-mana, antum jumpa, antum sembelih dia, mati. Sembelih dia betul-betul lah, sembelih macam cara kita sembelih lembu. Bila dia mati jadi suci ke najis? Siapa rasa jadi suci? Kita ada jumpa seekor khinzir ni, kemudian kita sembelih dia. Sembelih macam kita sembelih lembu. Bila dia mati jadi suci ke najis? Najis, betul. Kenapa najis pula? Bukan kena sembelih. Sebab dia memang haram. Dia memang waktu dia hidup dengan mati dia najis, sama je. Sembelih ke tak sembelih dia najis. Okey. Lembu kita jumpa dia, kita sembelih dia. Bila dia mati dia suci. Okey. Tapi kalau lembu tu mati, contohnya kita tembak dengan senapang. Tembak dengan senapang tak kira sembelih, ikut mazhab Syafi'i lah. Ikut mazhab Syafi'i, tembak dengan senapang, ambil shotgun.
Kan ambil shotgun, letak kat kepala dia, pom, berkecai kepala dia. Walaupun tak patutlah buat macam tu, betul tak? Itu kezaliman terhadap binatang Siapa yang buat macam tu dia dosa tu, dia bunuh binatang tanpa sebab macam tu kan. Tapi katakanlah ada orang ni dia ambil senapang, dia letak kat kepala lembu tu. Dia tembaklah dengan shotgun kan. Wah, berkecai kepala. Daging lembu tu suci ke najis sekarang ni? Bukan daging lembu tu, kulit lembu tu. Nah, najis. Okey. Tapi kalau kita sembelih dia suci. Persoalan dia sekarang, kalau dia mati kena langgar dengan lori, dia najis lah kulit dia, betul tak? Macam mana kita nak buat dia jadi suci? Sama. Okay, apa dia? Yang tak nak cakap apa Ustaz? Sama. So kita kena samak dia. Dia kata iza dubir. Dubir dia terjemah apa? Jika dia samak. Okay, betul lah tu. So kita kena samak dia punya kulit dia. Nak samak ni, zaman dulu ada cara, zaman sekarang ada cara lain. Zaman dulu ulama sebut nak samak ni kita kena pakai bahan yang dia kuat bau dia dan dia boleh menghilangkan lendir dan bau lendir itu dan bau-bau busuk bangkai tu. Okey, zaman dulu ulama kata boleh pakai tahi burung. Ulama kata boleh pakai tahi burung. Sebab tahi burung ni ulama kata dia, kalau antum belajar sains lah, dia asid. Dia acidic. Pernah dengar tak asid? Asid ni dia boleh hilangkan, senang hilang buang lendir. Okay, senang buang lendir yang ada dekat kulit tu dan sebagainya lah. So zaman dulu ulama kata pakai tahi burung. Zaman sekarang anak tak tahu apa. Anak pun tak tahu teknologi sekarang macam ni lah. Tapi zaman dulu adalah cara dia akan dibuang lendir-lendir yang ada dekat kulit tu, kemudian guna tahi burung tu, kemudian nanti kulit binatang tadi tu akan dibasuh dengan air. Okay, dibasuh dengan air. Bila dah basuh dengan air, dia jadi suci. So itulah samak. Ini bukan samak yang untuk khinzir. Samak untuk khinzir dengan anjing guna tanah kan? Tak, ni tak payah pakai tanah pun tak apa. Yang penting kita guna bahan yang boleh hilangkan dia punya lendir dan juga orang Inggeris panggil yang buat dia rot. ROT, rotting kan? Yang buat dia jadi membusuk. Okay, adalah bahan-bahan tertentu. Antum kena tanya orang yang terlibat dalam isu ni lah, isu buat kulit ni, buat produk kulit ni. Okay, Ana pun tak tahu sangat. Tapi itu dia punya asas dia, okey. Jadi lepas kita dah samak kulit dia jadi suci. Lepas tu daripada kulit lembu tu antum nak buat jaket boleh tak? Boleh lah buat jaket Adidas contoh daripada kulit lembu, sah. Antum nak buat handbag boleh tak? Nak buat handbag boleh. Nak buat tali pinggang boleh. Lepas dah samak. Kalau tak samak, tali pinggang yang tu pakai tu najis. Kalau tak samak, antum pakai jaket lembu punya kulit tu, najis. Okay? So yang tu yang kedua, faham? Siapa tak faham? Okay, siapa faham? Okay, bagus. Bagus. Okay. Kalau kita nak pakai, orang nak beli handbag daripada kulit buaya boleh tak? Kulit buaya. Ataupun anak nak pakai tali pinggang kulit buaya boleh tak? Katakanlah anak samak boleh ke? Ataupun anak nak pakai baju yang diperbuat daripada bulu harimau boleh tak? Ataupun kulit harimau. Pernah tengok tak ada orang kaya-kaya rumah dia ada kulit harimau kat dinding? Macam rumah orang kaya tu kan? Boleh ke tu? Ataupun kulit harimau tu dia hampa macam sejadah dia solat atas kulit harimau tu. Sah tak? Sekarang ni persoalan yang kita nak tahu lah. Harimau boleh makan tak? Harimau tak boleh makan. Okey? Harimau suci ke najis? Suci. Ketika hidup suci. Maksudnya dia suci bukan antum boleh makan dia. Maksudnya dia suci. Kalau antum pegang dia, tangan tu tak kira najis lah. Okey? So dia waktu dia hidup dia suci. Lepas dia mati dia jadi bangkai. Kalau antum samak kulit harimau boleh jadi suci tak? Boleh. So lepas samak kulit harimau pun boleh jadi suci. Jadi bolehlah kalau nak ada sejadah yang dibuat daripada kulit harimau. Okey? Cuma tak digalakkan makruh. Ataupun boleh kepada haram sebab harimau ni dah jadi binatang
terancam. Faham tak? Kita tak banyak ada harimau kat Malaysia ni, kesian Dulu harimau banyak kat Malaysia. Sekarang ni harimau dah jadi binatang terancam, kita dah tak boleh nak senang-senang bunuh macam tu je, tak boleh. Okey, tapi dari sudut hukum, kalau orang nak ada sejadah buat daripada kulit harimau, boleh lah kalau dia mampu lah kan. Duit mahal dia punya harga dia. Okey. Itu nombor 2. Nombor 3 dia kata wa masara hayawanan, betul tak? Kan? Dia terjemah apa? Tak dengar. Kuat sikit. Apa yang terjadi binatang? Okey, lepas tu dia bagi contoh. Seperti ulat yang terjadi daripada suka dan najis atau najis yang lain. Contoh dia bagi tu macam okey dah, okey, tapi tak bukan contoh yang masyhur lah dalam buku-buku fiqh Nombor 3 ni apa sebenarnya nak kata? Wa masara hayawanan ni nak cerita apa sebenarnya? Nombor 3 ni macam ni, antum kena fokus, kena faham baik-baik nombor 3 ni. Bangkai lembu bila dia mati dia jadi bangkai lah, katakanlah dia mati dia jadi bangkai. Katakan lembu tu mati sebab kena gigit dengan harimau. Harimau baham ni Harimau baham, harimau potongkan dia punya urat dengan patahkan tengkuk dia, lembu tu pun mati. Harimau pun makan lembu tu, tapi harimau dia tak makan semua. Kadang-kadang lembu besar, harimau bukannya larat nak habiskan semua, betul tak? Dia mungkin makan separuh. Daging yang berbaki tu busuk lah. Bangkai busuk kan? Dia mereput, betul tak kita cakap? Daging yang mereput kan? Daging ni bila dia dah jadi bangkai busuk mereput, ada apa? Ada ulat-ulat, betul tak? Ulat-ulat warna putih. Kan? Orang Inggeris panggil apa? Maggots. Kan? Tahu? Ulat-ulat. Pernah tengok tak ulat bangkai? Macam ulat sampah lah. Lebih kurang geng-geng tu. Pernah tengok tak? Memang sangat busuk dan jijik. Okay? Sangat busuk dan jijik. Soalan yang kita nak tanya sekarang ni, daging harimau tadi tu bangkai kan? So dia najis, betul tak? Najis. Ulat bangkai suci ke najis? Suci ke najis? Ulat bangkai hukum asal dia suci. Kalau antum ambil ulat bangkai tu seekor, 2 ekor, pegang, basuh dia dengan air, dia jadi suci. Dia mungkin ada bangkai kat dia kan. Kalau ada bangkai kat dia, dia bernajis lah sebab ada bangkai. Kalau kita dah basuh dia, hukum asal ulat tu apa? Suci. Semua ulat hukum asal dia suci. Ulat apa orang panggil yang dekat pokok tu? Beluncas ada, apa lagi satu? Gonggok kan? Itu pun suci. Kita boleh pegang dia tak? Kalau kita pegang dia tak najis kan tu? Yang warna hijau tu. Tak najis. Ulat ni suci. Faham tak? Ulat suci. So sekarang ni ulama kata ni antum kena faham. Zaman dulu ulama mungkin tak ada teknologi macam zaman sekarang. Jadi ulama ingat ulat yang ada dekat bangkai tu dia sebenarnya datang daripada daging bangkai tu. Faham tak? Ulama ingat daging bangkai tu dia akan berubah jadi ulat. Sebenarnya ulat tu datang daripada mana? Siapa tahu? Lalat. Daripada apa? Makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan oleh lembu tu. Okey. Yang lain, jawapan lain, siapa ada? Datang mana sebenarnya ulat tu? Lalat lah. Okey, sebenarnya datang daripada lalat. Datang daripada lalat ataupun datang daripada binatang lain yang dia boleh apa orang cakap pindahkan telur-telur ulat tu. Okey. Jadi bila dah jadi bangkai, lalat datang, lalat akan bertelur ataupun ada serangga-serangga akan datang, dia akan bertelur. Bila dia bertelur, dia menetas, dia jadi ulat bangkai. Jadi sebenarnya ulat bangkai datang daripada daging tu ke dia datang daripada dia sebenarnya telur yang menetas lah. Dia datang daripada daging ke tidak? Dia tak datang daripada daging lah kan. Ulama zaman dulu ingat ulat tu datang daripada daging tu. Faham tak? Dia ingat ulat tu datang daripada daging. So bila ulat datang daripada daging, ulat tu hukum dia suci, daging hukum dia najis. So sekarang ni najis dah berubah jadi
suci. Bila dia dalam bentuk daging bangkai, dia najis. Bila dia ubah jadi ulat bangkai, dia jadi suci. Betul ke tak betul ni? Kita cakap tak betul lah. Okay. Ulama fiqh yang terkemudian, dia tak setuju dengan nombor 3 tu. Boleh? So nombor 3 antum buat nota. Nombor 3 antum buat nota, antum boleh cakap tak tepat. Contohnya tidak tepat. Contoh ini tidak tepat. Okey. Sebab pengarang ni yang buat buku kita ni dia meninggal dalam 150 tahun lebih dulu. Mungkin dia tak ada macam teknologi zaman sekarang Dan ada ulama yang sezaman dengan dia pun yang tak setuju dengan contoh yang disebut ni lah, yang kritik dia. Antum boleh tulis dekat situ, dekat buku antum, tidak tepat menurut siapa? Ada seorang ulama ni nama dia macam ni, antum tengok kat papan putih. Nama dia Ba'ishan. Nama dia Ba'ishan, ulama Yaman. Okey, antum tulis kat buku antum, nombor 3 ni tidak tepat menurut ni. Sebab ulama ni nama Ba'ishan ni, dia yang kritiknya. Dia yang kritik contoh nombor 3 tadi. Dia yang kata tak tepat. Dia yang kata mana ada ulat tu datang daripada daging, ulat tu datang daripada lalat ataupun serangga yang lain yang menetas kat situ. Siapa nama ulama tu? Nama dia ni, Ba'ishan. Boleh? Okey. Itu nombor 3. Okey, habis. So jelas tak? Daripada 3 tu jelas. Pertama, arak ubah jadi cuka. Kedua, kulit binatang yang kita samak dia jadi suci. Yang ketiga ni daging lembu contohnya, bangkai lembu ubah jadi ulat bangkai. Cuma kita dah cakap nombor 3 ni tak tepat. Tidak tepat menurut siapa? Menurut ulama nama dia Ba'ishan ni, Al-Hadrami. Okey? Habis. Itu dah habis satu fasal. Kemudian masuk seterusnya. Baca. Ghaira laban. Ghaira laban. Masuk? Bal mutawassita sairun najasah. Okey. So sekarang ni nak bagi tahu kita najis ni ada 3 jenis. Okey, najis ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil mughallazah. Mughallazah ni maksud dia berat. Najis mughallazah. Mughallazah maksud dia apa? Berat. Okey, najis berat. Kemudian kita ada najis pertengahan, nama dia mutawassitah. Mutawassitah. Mutawassitah maksud dia pertengahan. Okey? Najis mutawassitah ni maksud dia pertengahan. Okey? Nombor 3, kita ada najis yang kita cakap najis ringan. Okey, najis ringan. Mukhaffafah. Mukhaffafah ni ringan. Mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah. Okey, najis mughallazah yang berat ni apa? Khinzir dan anjing. Okey, dan anjing dan khinzir dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Yang lahir dari keduanya.
Okey. Bila kita cakap najis tu najis berat, maksudnya apa? Khinzir, satu khinzir. Okey, khinzir itu najis yang berat. Kedua anjing. Ketiga apa? Yang lahir dari keduanya. Anjing campur kucing. Kan? Kalau kita ada anjing, kita kahwinkan dengan kucing, dia lahir. Lahir dapat kita cakap gabungan anjing dengan kucing. Kan? Kunjing contoh. Kunjing tu hukum dia apa? Hukum dia najis mughalladhah juga. Okey, najis mughalladhah juga. Kalau ada khinzir yang kahwin dengan kambing. Kanzir contoh. Bila lahir dapat kambing campur khinzir, kanzir. Apa hukum dia? Binatang tu pun najis mughalladhah juga. Kalau kita ada anjing kacuk dengan serigala. Serigala suci ke? Serigala dia sama dengan anjing tak? Siapa rasa serigala hukum dia macam anjing? Nah, seorang je, Arjuna seorang je. Serigala hukum dia macam mana? Serigala hukum dia suci. Serigala bukan macam anjing. Okey, nak bela serigala boleh tak kat rumah? Tak boleh juga sebenarnya. Tak boleh bela tu bukan sebab dia tak suci, sebab dalam mazhab Syafi'i serigala ni dia tak ada manfaat lah dan dia binatang pemangsa. Okey. Tapi serigala dia suci. Okey, dia suci. Kita ada anjing seekor, kita ada serigala seekor. Kahwin kan. Jadi serinjing contoh, serigala anjing, serinjing. So suci ke najis? Najis. Najis ringan ke berat? Najis berat. Okey. Itu maksud khinzir dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Kemudian kita ada mutawassithah. Okey, mutawassithah ni nanti dulu. Kita ambil mukhaffafah. Mukhaffafah najis ringan. Najis ringan ni ada satu je. Najis berat ada tiga. Najis berat ni pertama khinzir, anjing, kemudian yang lahir dari keduanya ada tiga. Najis ringan ada satu je. Najis ringan ada satu, iaitu apa? Kencing, dia terjemah kencing bayi apa? Dia ada cakap tak lelaki atau perempuan? Tak. Salah kena tambah lelaki. Kencing baby lelaki, baby perempuan tak bukan najis mukhaffafah. Kencing bayi atau baby lelaki. Kencing baby lelaki atau bayi lelaki, yang mengantuk bangun. Ni. Yang baju hitam ni apa nama? Syamil nama. Syamil bangun. Bangun. Okey, kencing bayi lelaki bawah umur 2 tahun. Okey, kencing bayi lelaki bawah umur 2 tahun. Kemudian ditambah apa? Baca Mikdad terjemahan dia. Bayi yang tidak diberi makan selain daripada susu dan Kencing bayi lelaki bawah umur 2 tahun yang tidak makan kecuali susu. Dia ada tambah tak susu ibu ke atau dia cakap susu je? Dia cakap susu je. Betul lah tu, bagus. Ini dia. So najis ringan ni dia ada beberapa syarat. Syarat. Tengok. Okey. Pertama, kencing. Bila dia cakap kencing maksudnya air kecil je. Kalau dia buang air besar najis pertengahan, mutawassithah. Okey. Najis yang ringan mukhaffafah ni mesti air kencing, bukan air besar. Kalau dia buang air besar, najis tu najis yang mutawassithah. Okey. So syarat pertama dia mesti kencing. Kedua dia mesti baby lelaki. Tak boleh baby perempuan. Kalau kencing baby perempuan bawah umur 2 tahun yang tidak makan kecuali susu, itu pun najis mutawassithah, bukan mukhaffafah. Okey, dia mesti kencing baby lelaki. Bawah umur 2 tahun, ni syarat ketiga. Maksudnya kalau kencing bayi lelaki umur 3 tahun, umur 4 tahun contoh, dia dah jadi najis mutawassithah. Okey?
Syarat dia mesti kena bawah 2 tahun. Itu syarat ketiga. Yang keempat, dia tak makan kecuali susu. Susu yang kalau antum boleh tambah sini susu semula jadi. Ataupun susu segar ataupun fresh. Boleh cakaplah susu semula jadi dan segar. Macam tu. Susu semula jadi dan segar. Boleh tulis je. Percayalah. Okey, nombor 4 syarat dia apa? Syarat nombor 4, baby lelaki tadi itu dia tak diberi makan kecuali susu yang semula jadi dan segar. Contohnya dia makan ataupun dia minum susu ibu dia. Okey, susu ibu. Contohlah Tapi kalau dia bawah umur 2 tahun, hari ni ibu dia susukan dia. Besok ibu dia bagi bubur. Penuhi syarat tak? Kalau hari ni dia minum susu ibu, besok mak dia bagi bubur. Penuhi syarat tak? Najis dia jadi ringan ke pertengahan? Sebab apa jadi pertengahan? Sebab dia dah makan bubur. Kalau hari ni dia minum susu ibu, besok mak dia bagi kat dia susu dugro. Susu dugro. Dugro semula jadi ke bukan semula jadi? Macam mana nak buat susu dugro? Kena bancuh, betul tak? Datang daripada serbuk, dia ada tepung dia kan? Tepung dia. Dia bukan susu semula jadi, dia datang dari tepung. Lepas tu dia tambah macam-macam kat dalam tu. Okey? Jadi kalau hari ni susu ibu, besok susu dugro. Kencing dia mutawassithah ke mukhaffafah? Mutawassithah. Sebab susu dugro tu bukan susu semula jadi. Okey. Katakanlah untuk selama 2 tahun dia tak minum kecuali ataupun dia tak makan kecuali susu. Tapi bukan susu ibu, susu lembu. Katakanlah contohnya mak dia tak ada susu dan tak jumpa orang lain yang ada susu. Contohnya mak dia terpaksa bagi susu lembu kat dia. Najis air kencing dia mukhaffafah ke mutawassithah? Mukhaffafah ke mutawassithah? Siapa rasa mukhaffafah? Susu lembu ni, dia makan susu lembu. Bukan susu ibu, lembu je 2 tahun. Mukhaffafah, betul? Betul? Okey, bagus. Betul So dia jadi mukhaffafah. Dia jadi ringan. Jadi najis yang ringan. Sebab kita dah cakap sini susu semula jadi dan segar, tak mesti susu ibu. Yang penting dia susu binatang lah. Lembu ke kambing ke, hatta daripada binatang yang susu dia najis pun boleh, macam keldai. Betina keldai. Okey, tapi tak apalah itu nanti. So semua susu yang daripada binatang kalau diberi kat budak tu tak apa. Okey. Tapi kalau budak tu dia makan bubur dengan susu, tak boleh. Kalau dia makan susu dugro dengan susu mak dia, tak boleh. Macam mana kalau dia makan susu dugro sekali je? Sepanjang 2 tahun pertama hidup dia ni, mak dia bagi dia susu dugro sekali je. Jadi mutawassithah ke tak? Dia minum sekali je. Yang lain tu susu ibu. Jawapan dia jadi mutawassithah walaupun sekali. Walaupun sekali mak dia bagi makan bubur contoh. Walaupun sekali dia jadi mutawassithah. Jadi syarat dia kencing bayi lelaki bawah umur 2 tahun yang tak makan kecuali susu yang semula jadi ataupun segar. Okey? Jadi kalau dia makan selain daripada benda ni walaupun sekali, dia dah jadi mutawassithah. Dia jadi mutawassithah. Kan? Tu ini dalam mazhab Syafi'i lah, okey? Yang pertengahan, apa najis yang pertengahan ni? Semua najis, semua. Semua najis kecuali semua najis kecuali apa? Cakap kuat sikit. Semua najis apa? Yang bukan dalam. Betul. Semua najis yang bukan mughalladhah dengan mukhaffafah lah. Okey. Semua najis lain mughalladhah dan mukhaffafah. Apa sahaja najis
yang dia bukan mukhaffafah dan juga bukan mughallazah, dia najis mutawassitah. Darah yang keluar daripada tangan kita contoh. Darah yang keluar mukhaffafah ke mughallazah ke mutawassitah? Mutawassitah. Darah yang keluar daripada kucing kita contoh. Mughallazah ke mutawassitah ke mukhaffafah? Bangkai, kulit bangkai tadi tu, kulit bangkai lembu, mana satu? Mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah? Mutawassitah. Arak, arak mughallazah ke mutawassitah ke mukhaffafah? Mutawassitah. Bagus. Okey, arak mutawassitah dalam bentuk dia liquid. Dalam bentuk dia liquid dia najis. Kalau dia jadi pepejal dia tak najis. Arak kalau dia jadi pepejal dia tak jadi najis. Kalau orang buat dia jadi pepejal, buat jadi jelly ke, jelly kan pepejal, dia tak jadi najis. Okey. Semua najis selain mughallazah dan mukhaffafah dia mutawassitah. Nanah najis sebab dia darah asalnya. So nanah pun kalau ada keluar darah daripada nanah tu ataupun apa-apa yang kita cakap cairan yang keluar daripada nanah tu dia pun najis juga. Najis apa? Mutawassitah. Air kencing mutawassitah. Air besar mutawassitah. Semua dekat mutawassitah. Mutawassitah ni semua najis selain daripada mughallazah dan mukhaffafah. Boleh? Tai lembu contoh. Mana satu kita nak letak? Mutawassitah. Okey, bagus. Hingus. Letak mana hingus? Hingus mutawassitah? Air liur mana? Air liur basi. Air liur basi suci ke najis? Betul? Air liur basi ada perincian dia. Tapi nanti Ana ajar antum lah. Ana tak ajar hari ni ikut. Air liur basi dia tengok sebenarnya daripada mana datang. Kan ajar antum lah kan? Ada masa lagi tak? Ada masa sikit. Air liur basi macam mana hukum dia? Air liur basi ni ulama kata tengok daripada mana datang. Kalau air liur basi tu daripada mulut je, sebab mulut kita ni ada kelenjar air liur, betul tak? Kalau datang daripada mulut kita je, air liur basi suci. Kalau air liur basi tu datang daripada perut, naik, dia macam cairan yang datang daripada perut naik ke atas keluar, tu najis. Cuma doktor-doktor zaman moden ni, doktor-doktor perubatan kata bila kita tidur ataupun ada orang tidur, dia tidur khusyuk sangat sampai keluar air basi tu, biasanya dia datang daripada kelenjar air liur dia, bukan datang daripada perut. Jadi biasanya hukum air liur basi ni suci. Hukum air liur basi ni biasanya suci. Sebab biasanya dia datang daripada kelenjar air liur dia. Sebab bila tidur kadang-kadang orang bila tidur tenganga tu tak? Yang keluar air basi ni tenganga. Bila tenganga, otot yang sepatutnya buat kelenjar air liur tu tertutup, dia jadi regang. Dia tak tutup. So bila dia punya kelenjar tu tak tutup, tu yang bila dia tidur tenganga tu keluar air liur basi. Faham Boleh? Jadi air liur basi pun suci. Secara umumnya lah, biasanya suci. Okey, biasanya suci. Okey, kita ambil sikit lagi. Lepas tu apa? Fasal selepas tu? Cara-cara nak membersihkan najis. Okey, yang ni mungkin kita sambung Khamis kot sebab dia banyak sikit perincian Cuma nanti kita akan belajar macam mana nak bersihkan najis. Mughallazah ada cara tersendiri nak bersihkan. Mutawassitah ada cara tersendiri juga nak bersihkan. Mukhaffafah pun ada cara tersendiri nak bersihkan. Cuma sebelum kita belajar ni, itu kita akan belajar hari Khamis. Hari ni anak nak bagi tahu antum. Nanti kita akan dengar apa yang dipanggil sebagai najis hukmi. Najis hukmi. Yang ni antum kena tahu maklumat ni Najis hukmi ni najis yang ada najis dekat kawasan tu tapi dia dah hilang kesan. Contoh dia apa? Katakanlah antum ada adik umur 4 tahun atau 5 tahun, dia kencing dekat beg. Antum bawa beg kan? Atau balik rumah antum punya adik antum yang kecil ni kencing kat beg antum. Antum nampak dia kencing. Antum nak basuh, antum terlupa. Antum ada banyak kerja rumah ke apa, antum sibuk, antum lupa nak basuh. Lepas 3 hari macam tu, antum tengok beg antum tu, tempat adik antum kencing tadi dah tak ada kesan dah. Tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Beg antum tu masih lagi bernajis ke tak? Ke dah suci dah?
Air kencing tu dah kering. Lepas 3 hari. Kan? Dia kencing dekat antum punya beg, antum biarlah. Antum nak basuh tu lupa. Lepas 3 hari antum tengok beg antum dah tak ada kesan kencing dah. Beg tu suci ke najis? Katakanlah antum solat, antum letak beg tu kat tepi kaki. Ataupun antum letak kat tempat bila sujud kan. Kan kita sujud kan, kita ada ruang kat sini kan. Bila antum sujud, antum terkena beg tu. Sah tak solat tu? Siapa kata beg tu suci? Biar betul ni, tak ada langsung. Siapa yang rasa beg tu najis? Kenapa beg tu najis? Tak ada najis dah. Sebab tak buat taharah lagi, bagus. Syamil nama tak kan? Bagus. Sebab kita tak sucikan dia lagi, dia masih lagi bernajis. Walaupun nampak macam suci, sebenarnya dia bernajis. Najis apa? Hukmi. Najis secara hukum. Kita hukumkan beg tu najis walaupun dari sudut warna ke bau dah tak ada najis dah. Faham tak? Sebab dalam mazhab kita, dalam kita nak bersihkan najis, mesti kena guna air. Itu kaedah. Antum tulis sekarang kat buku antum. Dalam mazhab Syafi'i nak bersihkan najis mesti kena guna air. Kalau guna angin, contohnya kita biar kering. Kita biar kering lah sebab kena angin. Ataupun kita guna panas terik matahari. Sampai kering beg tu. Kira suci tak? Tak suci. Dalam mazhab Syafi'i, membersihkan najis mesti kena guna air. Tak kisahlah kita nak bersih mughaladzah ke, mutawassithah ke, mukhaffafah. Air mesti terlibat. Kalau najis tu hilang disebabkan kering angin ke, angin kuat ke, macam antum kat sini ada angin dengan aircon kan, dia kering. Ataupun kering sebab matahari ke, tak cukup dalam mazhab Syafi'i. Okey? Mesti kena ada air. Nak bersihkan mughaladzah, kena guna air. Nanti anak besok, Khamis nanti anak ajar macam nak bersihkan mughaladzah. Nak bersihkan mutawassithah, kena guna air. Nak bersihkan mukhaffafah pun kena guna air. Cuma mazhab Hanafi kata kalau tak guna air tak apa. Kalau kering ataupun kena panas terik matahari boleh. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kat mana biasanya? Siapa tahu? Negara mana mazhab Hanafi? Perang? Negara Arab tak? Bukan negara Arab. India bagus. Lagi? Dekat India. Lagi? Pakistan. Lagi? Yaman tak? Yaman adalah mazhab Hanafi tapi dekat 1-2 bandar. Tapi ada. Tapi tak banyak. Dekat stan biasanya. Afghanistan, Pakistan tu biasanya Hanafi. Lagi satu dekat Turki. Turki mazhab Hanafi. Selain daripada tu, mazhab Hanafi ada dekat Jordan dengan Syria sikit dan ada juga dekat Yaman sikit. Okey. Mazhab Syafi'i dekat mana? Malaysia, Indonesia dengan yang kawasan ni lah, Brunei apa semua lagi. Dekat Mesir. Mesir ada mazhab, Mesir ada macam-macam mazhab tapi mazhab Syafi'i banyak kat Mesir. Lagi selain dekat Mesir kat mana lagi mazhab Syafi'i? Yaman. Yaman kuat mazhab Syafi'i. Yaman kuat. Yaman, Mesir, Jordan pun mazhab Syafi'i juga boleh kata. Jordan pun mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dekat mana? Bukan dekat Mekah. Bukan dekat India. Mazhab Maliki biasanya dekat bahagian barat Islam. Dekat negara Afrika dengan barat Islam. Barat Islam ni contoh macam kalau ada orang Islam dekat Spanyol, ada orang Islam dekat Algeria, ada orang Islam dekat Morocco, Maghribi. Itu mazhab Maliki. Lagi satu dekat Afrika. Benua Afrika tu kebanyakannya mazhab Maliki. Kebanyakan dia mazhab Maliki. Ada benua Afrika yang mazhab Syafi'i macam Somalia. Pernah dengar tak negara Somalia? Somalia mazhab Syafi'i. Sudan mazhab Maliki ada, Syafi'i ada sikit. Hambali kat mana Hambali? Hambali Arab Saudi, Mekah dengan Madinah. Imam dia Hambali Hambali ke Wahabi? Imam Masjid Haram Hambali ke Wahabi? Hambali lah, sama je Wahabi. Sama je. Tapi samalah tu. Kira orang Wahabi yang dia katakan Wahabi tu, orang Wahabi yang dekat Mekah dengan Madinah ikut mazhab Hambali lah, Hambali. Wahabi tu dia bukan mazhab fiqh, faham tak? Okey, Wahabi bukan mazhab fiqh. Orang Melayu kita ingat Wahabi ni mazhab fiqh. Dia kata tengok tu Imam Masjidil Haram baca Fatihah tak bunyi bismillah. Dia Allahu Akbar terus Alhamdulillahirabbil alamin kan, dia tak baca bismillah. Dia kata itu mazhab Wahabi. Itu kan mazhab Wahabi. Itu mazhab
Hambali. Okey. Mekah, Madinah, Hambali. Lagi kat mana lagi? Lagi kat mana lagi Hambali? Dekat Kuwait. Pernah dengar negara Kuwait? Kuwait pun Hambali. Palestin mazhab Syafi'i. Palestin mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Okey. Hambali ni dia kuat dekat Kuwait, dia kuat dekat Arab Saudi. Okey, Arab Saudi, Kuwait, boleh dengan Qatar kalau masuk sikit. Qatar, okey. So itulah dia. Jadi mazhab mana yang paling besar sekarang kat dunia? Bukan, mazhab Syafi'i kecil sangat. Hambali pun kecil sangat. Tak. Antara Maliki dengan Hanafi ya. Okey, setengah ulama kata yang paling besar Hanafi. Sebab India tu besar. Antu tahu dekat India tu sahaja dah hampir ada 1 bilion orang. India ni populasi dia tinggi macam China. Okey, India tu besar. Populasi dia ramai. So boleh kata mazhab yang paling ramai pengikut dia sekarang ni dekat mazhab Hanafi silap mazhab Hanafi ataupun dekat-dekatlah mazhab Maliki. Syafi'i dengan Hambali ni kecil-kecil je, okey. So sampai di sini saja aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, yang baik itu daripada Allah. Lemah saya cakap dari diri sendiri. InsyaAllah kita jumpa Khamis ni, jangan lupa untuk ulang kaji Khamis ni kita akan belajar cara nak bersihkan najis ni dan kita akan masuk tentang darah wanita, okey. Kemudian habis kita buat ujian. Ada soalan? Tak ada, okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.